Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan mengenai menganalisis kemudahan dan penggunaan inventory. Objektif selepas belajar tajuk ini, anda mestilah boleh pertama mendefinisikan kelengkapan dan peralatan. Yang kedua, keperluan menguruskan aset inventory dan kelengkapan atau kelipatan. Ketiga, pengelasan barang guna habis. Keempat, tugas dan tanggungjawab pegawai stor kena tahu. Dan kelima, sistem pengurusan stor. Okey, inventory adalah bahan mentah, barang separa siap atau barang siap yang disimpan atau digunakan pada masa hadapan. Inilah dipanggil inventory. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan mempelajari menganalisis kemudahan dan penggunaan inventory. Objektif selepas belajar tajuk ini, anda mestilah boleh yang pertama menerangkan definisi kelengkapan dan peralatan. Kedua, keperluan pengurusan aset inventory dan kelengkapan. Ketiga, pengelasan bangunan barangan guna habis. Yang keempat, mengetahui tugas dan tanggungjawab pegawai stor. Dan yang kelima, memahami dan menerangkan tentang sistem pengurusan stor. Okey, definisi kelengkapan dan peralatan. Okey, ada salah eja sini, minta maaf. Okey, stok ialah barang guna habis seperti alat tulis, alat ganti bagi tujuan menyelenggara barang dan kegelapan pejabat tak luak yang rendah nilainya di mana tidak ekonomik untuk dikesan satu persatu. Maksudnya dia bila dah beli, kita letak dalam stor, kemudian dia satu unit pun tak ada nilai, contoh macam pensel, getah pemadam, fail, yang mana pengeluarannya perlulah dikawal bagi mengelakkan pembaziran. Yang kedua ialah aset. Aset adalah barangan tak luak yang mempunyai jangka hayat lebih daripada setahun dan nilai kosnya 3,000 atau lebih seunit. Maksudnya barang tu dikatakan aset apabila harganya melebihi 3,000. Pada waktu dulu, barang aset ni dia tetapkan RM1,000. Sekarang disebabkan suasana barang naik dan kosnya nilai tinggi, jadi aset diletakkan pada harga 3,000 dan ke atas dipanggil aset. Okey. Kemudian inventory. Inventory ialah bahan mentah, barang separa siap atau barang siap yang disimpan untuk kegunaan pada masa hadapan. Okey, inventory ini merupakan barang yang kita simpan dan kita guna untuk pada masa hadapan. Ada juga inventory yang kita gunakan seperti kerusi, perabot, yang mana ia tidak mudah lusuh ataupun rosak. Yang mana dia tidak memerlukan penyelenggaraan.
Okey, keperluan pengurusan aset, inventory dan kelengkapan. Mengawasi aktiviti perolehan serta pengurusan stor berjalan dengan lancar, teratur dan sistematik. Jadi keperluan sistem stor ni adalah untuk memudahkan pengurusan stor yang lebih sistematik. Okey. Kemudian pembelian mesti mengikut perancangan bagi mengawal pembaziran dan para stok hendaklah sentiasa dipantau. Bermaksud di sini apa saja barang yang dibeli perlu disimpan dan diingatkan supaya tidak berlaku pembaziran dan dipantau supaya lebih efektif dan menjimatkan pengurusan. Semua barang-barang yang dibahagikan kepada kumpulan A. Jadi barang-barang tak luar ni, barang-barang luar ni diberikan kepada dua kumpulan. Okey. Kumpulan A ialah 30% daripada barang-barang yang disimpan yang mempunyai nilai pembelian tahunan yang tinggi. Jadi 30% barang ni mesti disimpan. Okey. Manakala barang yang bakinya 70% bakinya. Yang kurang nilai tahunan penggunaannya yang rendah, yang tinggilah. Maksudnya kalau kumpulan A ni barang dia jarang kita gunakan. Contohnya macam printer jarang habis dalam setahun tu. Ini bergantung pada penggunaan dia lah. Kemudian para stok. Para stok ialah disimpan pada satu-satu masa barang yang boleh dibeli di pasaran tempatan. Pasaran stok ni, para stok ni ialah barang yang para stok, maksudnya barang para stok ialah barang yang yang mesti dibeli apabila ianya menghampiri untuk habis. Jadi kita macam satu contohnya barang seperti kertas A4 tinggal 3 kotak kan lah katakan. Kita selalu order 100 kotak tapi tinggal 25 kotak tu ada kita tetapkan para stok untuk kita beli barang tu di pasaran tempatan kalau negara lah. Okey. Okey, pengelasan kumpulan bahan guna habis, kumpulan A. Okey, kuantiti stok maksima ialah 4 bulan penggunaan. Jadi 4 bulan penggunaan kita mesti tetapkan. Kalau macam tas tadi, kalau kita beli 100 rim, tinggal 25 rim, ini kita buat para stok lah 4 bulan penggunaan dia. Jadi bila dah sampai 25, sampai 25 tengok dah 4 bulan, kita boleh start beli ya. Okey. Angka menokok stok itu 3 bulan. Ini standard lah 3 bulan. Kemudian kuantiti stok minimum 2 bulan. Jadi kalau barang tu dah sampai 2 bulan, stok minimum pun dah bulan tu, kita boleh belilah. Minta maaf ya. Yang maksimum ni maksudnya kalau dah 100, kalau lebih daripada 100 kita tak usah beli lagi lah. Yang saya masukkan sini lah. Kuantiti stok maksimum ni lah. Jadi sampai itu saja. Okey, kumpulan B juga, kumpulan B pula yang jarang kita gunakan dalam setahun, iaitu 30%. Jadi kuantiti stok maksimum ialah 6 bulan penggunaan. Okey. Kemudian angka menokok stok adalah 3 bulan. Jadi barang kena tambah adalah setiap 3 bulan lah. Kalau dia tak tu pun, kalau dia tak sampai pun, dia tak payah buat lah. Tapi kalau dah 3 bulan dia sampai angka menokok yang kita kena tambahlah barang buat pembelian. Okey. Kemudian kuantiti stok minima iaitu 2 bulan penggunaan. Okey.
tugas dan tanggungjawab pegawai store. Okey, memastikan inventory dan aset ataupun AI ni, inventory dan aset diselenggara teratur dan didaftarkan. Jadi tugas dia mesti diselenggara dan didaftarkan. Kemudian AI diperiksa, inventory dan stok diperiksa pada hujung tahun dan disahkan daftarnya. Maksudnya dia perlu didaftarkan, dia perlu didaftarkan inventory dan aset diperiksa pada hujung tahun dan disahkan daftarnya. Jadi pegawai store ni perlu menjalankan pemeriksaan aset dan inventory pada setiap hujung tahun. Dan satu laporan mesti dibentangkan kepada bendahari untuk dinilai lah. Okey. Okey, kandungan laporan tahunan tersebut mestilah diperoleh daripada tahun yang dinilai, kemudian yang diaudit lah. Kemudian kos dia berapa, semua barang yang ada, kemudian lokasi dia bagi setiap satu aset dan kemudian jenis aset dan inventory. Apa dia aset inventory? Lepas tu catatan ni maksudnya status aset ataupun inventory tersebut. Sama ada inventory tu ataupun aset tu rosak ke, tinggal bangkai ke. Ini kena buat. Jadi bertujuan untuk melakukan pelupusan. Okey. Okey. Okey, tugas dan tanggungjawab pegawai store ialah proses keusangan stok tidak dibiarkan berpanjangan. Jadi ada beberapa stok yang akan jadi usang dan boleh mereput. Contohnya simen kapur, plastik simen kapur, kalau kita biarkan lama-lama dia akan pecah dan boleh menyebabkan kapur rumpah dan berbahayalah, jadi bahan kimia lah. Kemudian pelupusan perlu disegerakan bagi mengelakkan kesesakan di ruangan stor. Jadi tujuan pegawai stor dan tanggungjawabnya ialah memastikan kawasan stor tu digunakan secara maksimum. Jadi ada beberapa barang yang dikatakan telah pun lusuh ataupun tak boleh digunakan, perlulah dilupuskan bagi memastikan penggunaan ruang yang maksimum. Okey, penggunaan ruang stor lah. Memastikan harta hanya digunakan untuk tujuan rasmi. Jadi macam kenderaan, macam panah ataupun peralatan untuk mengajar ke apa ke yang sepatutnya, perlulah digunakan untuk tujuan rasmi sahaja. Jadi kita tak boleh menggunakan peralatan ataupun inventory ataupun aset syarikat ataupun aset jabatan untuk kegunaan peribadi. Contohnya menggunakan kenderaan pejabat untuk hal peribadi. Itu tak boleh. Okey.
Kemudian mengesyorkan harta dengan memaklumkan kepada bendahari dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Jadi dia nak mengesyorkan sekiranya ada terdapat aset-aset, peralatan-peralatan ataupun inventory yang tidak efektif untuk digunakan ataupun tidak ekonomik untuk dibaiki, pegawai stor perlu menyatakan kepada bendahari supaya pelepusan boleh dilakukan. Bendahari ini maksudnya adalah pegawai kewangan lah. Jadi untuk pelepusan ni pastikan duit tu dapat ke jabatan lah. Melaporkan dan merekodkan penerimaan harta yang diterima dalam bentuk hadiah kepada bendahari. Bendahari ni maksudnya accountant lah, ataupun orang yang menguruskan wang jabatan ataupun syarikat. Jadi pegawai stor dia kalau dia dapat hadiah, contohnya pemberian kereta daripada syarikat lain kepada syarikat tempat, diberikan kepada syarikat. Jadi itu dikira sebagai hadiah dan mesti dimasukkan dan direkodkanlah untuk tujuan sebagai salah satu harta lah. Harta ni harta hadiah lah, jadi dia tak ada nilai lah. Cuma nak tahu, pastikan yang ianya digunakan secara maksimal lah. Okey, membuat laporan serta-merta apabila barang didapati hilang. Jadi bila barang sudah hilang, kena buat laporan terus. Jadi kita kira laporan hapus kira, ya. Jadi kita hapuskan barang-barang yang hilang ni untuk memastikan tiada dalam rekod. Kalau ada nanti jadi isu. Okey. Okey, pegawai stor juga berfungsi untuk mencadangkan pelupusan dengan membuat laporan kepada jawatan kuasa pelupusan. Jadi pegawai stor juga mesti mengadakan cadangan kepada barang-barang ataupun aset yang perlu dilupuskan kerana disebabkan oleh tidak guna ekonomik untuk disenggara, kemudian berbahaya digunakan dan tak wajarlah ia ada dan perlu dilupuskan. Okey. Kecuaian dan pelanggaran peraturan adalah terikat kepada peraturan. Maksudnya sebagai seorang pegawai stor mesti mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh syarikat tersebut, ya. Kemudian arahan dari semasa ke semasa. Jadi maksudnya apa-apa undang-undang baru yang ditetapkan oleh pihak syarikat, kita perlu alert yang berkaitan dengan aset dan inventory serta bahan guna habis supaya penggunaan peralatan dan bahan serta aset ini dapat digunakan semaksimal yang mungkin. Okey, objektif untuk kawalan inventory adalah memastikan stok berada pada tahap yang optimum. Kemudian memastikan aktiviti pengeluaran dijalankan secara berterusan. Kemudian memenuhi keperluan pasaran apabila diperlukan. Okey. Kemudian mengelakkan risiko kerosakan dan kecurian inventory. Kemudian meminimumkan kos pemegang inventory. Ya. Jadi objektif untuk kawalan inventory adalah memastikan kalau syarikat tu ada banyak laptop ataupun ada banyak inventory ataupun banyak komputer apa, jadi kita nak tahu
berapa orang, seorang satu kena pakai. Kalau lebih perlu disimpan. Tak sepatutnya orang pakai sampai 2 ke 3 ke. Okey, sistem pengurusan inventory. Sistem pengurusan inventory terdiri daripada analisis ABC, kemudian yang kedua EOQ, Economic Order Quantity, dan JIT, Just in Time. Inilah 3 sistem pengurusan inventory. Okey. Okey, analisis inventory. Kaedah mengkelaskan tahap kepentingan inventory dalam sesuatu organisasi ataupun jabatan. Jadi, kita nak tahu peralatan inventory ni setakat mana keutamaan dia digunakan. Kita kena kelaskan dia. Item dikelaskan kepada 3, iaitu kelas A, kelas B dan kelas C. Jadi ada 3 item lah untuk pengelasan inventory. Item A terdiri pada 70 hingga 80% penggunaan daripada jumlah penggunaan. Jadi 70 ke 80% mestilah dikelaskan kepada kelas A. Kelas B pula adalah 15 hingga 25% penggunaan. Okey. Jadi kelas B ni pertengahan lah. Kemudian kelas C adalah 5% jumlah ringgit penggunaan. Dia dikelaskan oleh 3 bahagian iaitu RM lah. Maksudnya berapa modal yang kita guna. Saya nak highlight kat sini, ia analisis ABC ni adalah berpandukan kepada nilai harga sesuatu inventory tersebut. Jadi 70 ke 80% penggunaan dalam jumlah RM, RM lah. Ini maksudnya kita gunakan peralatan tu berkadar terus dengan ringgit Malaysia. Okey. Okey, Economic Order Quantity pula adalah menentukan kuantiti pesanan optimum. Jadi menentukan kuantiti ekonomik, menentukan kuantiti pesanan yang optimum. Jadi kita kena tahu berapa banyak yang optimum perlu diorder. Okey, kemudian dipesan lah. Kemudian yang meminimumkan jumlah kos yang berubah. Kita order dengan yang optimum. Kemudian jumlah kos yang minimum ya. Kemudian berubah mengikut saiz pesanan. Okey. Dia berubah. Kalau kita order banyak, kos dia akan banyak dan saiz pesanan pun akan banyaklah. Dan apabila permintaan dapat ramal. Semuanya ini apabila ada permintaan. Okey. Contoh nak buat perabot, kita memerlukan kayu, kita memerlukan silen, paku, skru, apa saja yang melibatkan pembuatan perabot. So apabila ada permintaan dalam perabot, jadi barang-barang inventory guna habis akan diorder bagi menyiapkan perabot tersebut. Jadi dia adalah berkait antara satu sama lain bagi memastikan barang yang kita order tu ekonomik. Nama dia Economic Order Quantity. Quantity yang ekonomik untuk kita order lah. Okay.
andaian-andaian dalam EOQ. Okey, satu, kaedah permintaan diketahui dan konsisten. Jadi permintaan dia semakin meningkat ataupun konsisten, kita ubah permintaan. Kemudian item yang diterima sekaligus. Jadi dia datang secara pukal lah. Kalau macam nak buat kayu, kena pakai apa? Ada chipboard lah, ada paku dia lah, ada skru dia lah. Semua datang mengikut design yang telah kita tetapkan lah. Kemudian tulisan item tidak bergantung antara satu sama lain. Jadi barang tu tidak ada sangkut paut antara satu sama lain yang mengganggu proses untuk untuk membuat barangan tersebut. Contoh, kalau kita nak buat perabot, kos untuk mengangkut kayu-kayu tu tinggi. Mengangkut tu kos logistik tu tinggi. Jadi tak ekonomik lah. Jadi sepatutnya kos-kos tu boleh dibeli, kalau diangkat pukal boleh dibeli, boleh dijalankan secara pukal, jadi rendah lah bayaran dia. Kemudian masa nunggu diketahui dengan pasti dan bersifat malar. Jadi masa untuk order satu barang tu kita dah tahu dah berapa banyak dia punya barang sampai. Hanya dua kos terlibat, iaitu kos pesanan dan kos pegangan. Jadi betul lah saya cakap ni, kos pesanan dan kos pegangan. Yang ni dua kos saja, yang lain semua tidak berkaitan. Andaian ni. Andai kata andaian ni berjaya, jadi inilah formula economic order quantity. D ni ialah annual quantity demand. Jadi permintaan kuantiti tahunan. S ni ordering cost, fixed cost. Jadi S ni adalah cost untuk permintaan. Kemudian ni H ni holding cost, variable cost. Holding cost ni ialah cost yang kita ada dan yang berubah. Ini yang adanya formula ni, kita boleh menentukan EQS supaya pembaziran dan penggunaan tenaga kerja serta bahan mentah dan mesin dapat digunakan secara minimum, yang mana mengurangkan penggunaan kos dan meningkatkan pengeluaran. Okey. Just in time, sistem tepat pada masa ini dikenali sebagai sistem inventory sifar. Jadi maksudnya dia tak ada barang sampai, kita tak simpan barang, terus guna. Pembekal menghantar bekalan kepada pelanggan tepat pada masanya. Kita nak guna bila? Okey, kalau kata esok tu barang dah sampai. Dan kita boleh guna teruslah. Kemudian dengan saiz inventory seberapa minimum yang mungkin. Jadi dia hantar, nak buat projek tu, kata nak buat satu kursi esok, jadi dia hantar barang-barang untuk buat kursi je lah pada esok harinya. Barang yang dikeluarkan diedar terus ke pasaran. So yang ini barang dah siap terus edar. Jadi just in time ni memang dia cut semualah, penyimpanan ke, kos penyimpanan ke, delay apa yang melambatkan keadaan tu cuba dimansuhkan lah, dan didapat barang terus buat macam tu, just in time lah. Okay. Kebaikan mengurangkan kos penyimpanan inventory. Ini contoh macam kita dah buat kereta. Contohnya kalau kita dah buat kursi banyak apa semua, kemudian tak ada orang beli. Jadi dia mengurangkan kos penyimpanan inventory. Okey. Kedua,
dia mengelakkan pembaziran masa dan tenaga kos. Jadi dengan adanya just in time ni mengelakkan pembaziran masa dan kos. Jadi kita kurangkan lagi. Kemudian meningkatkan kecekapan pengeluaran. Dengan adanya just in time ni, pengeluaran dapat ditingkatkan. Kemudian membolehkan keluaran dihasilkan tepat pada waktunya ni, tepat pada waktunya. Nampak. Jadi kita order, kita nak apa? Contohnya nak buat kursi. Kita nak 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu terus. Bila dia siap buat 2 minggu siap. Macam tu. Okey. Okey, ciri penting JIT. Pengeluaran mempunyai hubungan rapat dengan pembekal. Jadi, pengeluar dia ada hubungan yang rapat, yang erat dengan pembekal supaya untuk dapat barang dengan pantas. Masa penyediaan yang pendek kerana tak ada penyimpanan. Semua dapat terubat. Mengekalkan kualiti tinggi yang berterusan. Okey. Jadi dia dapat mengekalkan kualiti yang tinggi yang berterusan. Mengekalkan saiz slot yang kecil. Maksudnya tiada bila datang tu terus buat, jadi tak ada benda-benda yang boleh kena simpan ke, kena apa ke, kena dia ruang, dia menjimatkan ruang lah. Okey. Keseragaman stesen kerja. Jadi stesen kerja buat dalam keadaan yang seragam lah, kerana datang je terus buat. Okey. Penggunaan komponen dan kaedah kerja yang sama. Jadi dibuat masa tu sampai buat ikut apa yang telah dilakukan sebelum ini. Masa bekerja yang fleksibel. Jadi bila sampai barang terus buat. Tak ada barang tak boleh buat. Dia just in time. Menyenggara peralatan yang baik. Penyelenggaraan peralatan dia baiklah. Jadi dia boleh sementara barang nak sampai tu dia boleh cek dulu barang-barang dia sama ada elok ke apa, kena cat, kena bersihkan ke, kena minyak kan kalau dia. Okey, kemudian mengamalkan sistem penarikan. Maksudnya dia dapat menarik masa. Masa tu jadi lebih pendek lah pasal dia tidak ada delay, tidak ada kos penyimpanan untuk tunggu barang pasal semua just in time. Okey, just in time. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.